Okey, secara resmi kita MPM ni tubuh tahun berapa? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Asri Muhammad Ali. Saya Abdul Latif Abu Bakar. Terima kasih kerana mengikuti perbincangan yang dianjurkan oleh Majlis Supervisi Negara di bawah siri Bicara Tokoh. Pada petang ini insya-Allah kita akan bersama salah seorang tokoh nasionalis, tokoh akademik, tokoh kesusastraan, iaitu Tan Sri Latif Abu Bakar. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk sama-sama kita berbincang tentang topik yang cukup penting pada negara kita. Bila kita memulakan siri ini, antara tujuan kitanya dalam situasi kita dihujani oleh seperti era tsunami maklumat, Majlis Profesor juga berfikir untuk turut sama menyumbang idea dalam perkembangan masyarakat pada masa kini dengan memukakan tokoh-tokoh yang berpengalaman lama dan mempunyai idea-idea yang tersendiri. Ya, ada ketokohan dan nama dalam bidang tertentu seperti tetamu kita pada petang ini, untuk kita sama-sama memberi pencerahan kepada isu-isu dan tema-tema yang menjadi persoalan kepada bangsa dan negara kita. Ya. Kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas, ya, masyarakat moden ini telah menghasilkan sekurang-kurangnya 4 ideologi, iaitu liberalisme yang mengutamakan individu. Kita ada ideologi sosialis yang mengutamakan sosioekonomi yang berteraskan kepada equality. Kita juga ada aliran konservatif yang mengutamakan tradisi, dan kita ada ideologi nasionalis yang mengutamakan pembentukan bangsa. Dan kita lihat di negara kita juga tidak terpisah daripada perkara ini, sebab di serata dunia ideologi nasionalis ini telah menjadi sebagai satu tenaga penting, sebagai satu ideologi dominan yang mengubah landscape masyarakat dan geopolitik di sebuah negara. Di Eropah misalnya, ideologi nasionalis bertanggungjawab membahagikan negara kepada negara sosialis, negara konservatif, demokrasi liberal dan sebagainya. Di Asia Tenggara, di sekitaran kita lihat perkara yang hampir sama, iaitu kita ada negara yang berjaya membangunkan negara bangsa mereka seperti Indonesia, seperti Thailand. Ada negara yang terkenal dengan authoritarian demokrasi, sistem beraja dan sebagainya. Dan kita telah banyak bicarakan soal perjuangan nasionalis dalam sekolah, dalam universiti. Perjuangan mereka tu dirakamkan, dan termasuk antara kerja awal Tan Sri Latif ini ialah dikemenkan peranan dan juga tokoh-tokoh nasionalis pada peringkat awal. Jadi saya fikir tidak ada orang yang lebih sesuai yang masih hidup, masih bersama kita, yang layak membicarakan soal ini. Kalau kita lihat, seperti saya kata pada awal tadi, negara ni kalau antara benda yang baru hasil daripada perkembangan ideologi nasionalis ini ialah negara yang memisahkan sistem pemerintahan yang lama, itu dari empire dan sebagainya, dan sistem berasaskan individu seperti sistem beraja, dan sistem moden yang kita kenali sebagai negara ini sebenarnya masih baru. Termasuklah negara kita Malaysia yang baru mencapai kemerdekaan tahun 1957. Dan kita lihat foundation ataupun asas yang diletakkan oleh nasionalis itu, kita telah berjaya melahirkan sebuah negara dengan institusi-institusinya seperti pentadbiran, perlembagaan, sistem beraja berperlembagaan dan sebagainya, pembangunan. Itu tidak menjadi satu perkara yang sukar. Yang masih menjadi masalah utama kepada kita ialah bagaimana untuk menghasilkan kesepaduan dan identiti dalam negara kita itu, supaya negara yang kita bina ini
identitinya dikenali sebagai bangsa Malaysia. Kalau di Thailand dikenali sebagai bangsa Thai. Di Filipina kita ada bangsa Filipina. Tapi kalau kita sorok kerja-kerja akademik, pelbagai konsep diberikan tentang pembinaan bangsa di Malaysia yang menunjukkan isu pembinaan bangsa ini masih belum selesai. Sehingga kita tidak dapat menemukan satu karya akademik yang mengatakan bangsa Malaysia itu telah terbina ataupun telah wujud. Jadi persoalan atau isu yang kita akan bicarakan pada hari ini ialah berkenaan dengan konsep bangsa itu. Tapi sebelum itu, elok saya perkenalkan sedikit tetamu kita pada petang ini, iaitu Tan Sri Datuk Wira Profesor Dr. Abdul Latif yang merupakan profesor di Jabatan Media di Universiti Malaya sejak tahun karya akademik beliau bermula tahun 80-an lagi. Dan sehinggalah beliau terlibat dengan, kalau saya boleh sifatkan soal akademik yang aktif, Tan Sri Latif berada dalam kategori itu. Sebab beliau bukan saja berada dalam dunia akademik tapi juga menggerakkan NGO seperti Gabungan Penulis Nasional di mana beliau menjadi ketua 2 GAPENA sejak tahun 90. Dan generasi saya mengenali Tan Sri ini dengan kegiatan Tan Sri, idea-idea dilahirkan oleh GAPENA pada era-era tahun 90-an, tahun 2000. Dan sekarang Tan Sri ialah pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara, dan dalam masa yang sama beliau juga ialah ketua kluster warisan dan sosio budaya di Majlis Profesor Negara. Jadi dengan pengenalan ringkas tadi, saya ingin terus kepada persoalan kepada Tan Sri untuk sama-sama berkongsi dengan kita tentang kefahaman Tan Sri berkenaan dengan konsep bangsa itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asri. Dan saya ini bagi kepandangan berdasarkan pada pengalaman sebagai ilmuwan dan aktivis. Dan konsep bangsa ini, kalau kita lihat dari segi geopolitik satu dan geobudaya warisan. Jadi bangsa ni, orang rasa Ani mengatakan bangsa Malaysia. Malaysia ni negara. Mengapa tidak tengok daripada itu geopolitik? Dalam geobudaya, bangsa tu ialah race. Maknanya bangsa Melayu, Cina, India. Tapi kita mengatakan bangsa Malaysia. Sebenarnya fenomena dalam konteks moden sekarang dikaitkan dengan negara. Bangsa Indonesia, bangsa Thai. Tapi serah pada kita lah untuk kita nak meletakkan. Jadi yang penting bila kita mengkaji meletakkan suatu fungsi bangsa, kita kena lihat dari segi sejarah dia dulu. Yang kedua, perlembagaan. Perlembagaan berdasarkan kepada sejarah. Jadi dalam hubungan ini di Malaysia, bangsa yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara, sejarah yang diakui dalam perlembagaan ialah bangsa Melayu. Itu kita kena menghakikat. Bukan maknanya bila kata bangsa Melayu, resis. Itu perkataan mengarut bagi saya. Sebab orang tak berilmu, dia lebih nak menggolakkan, mempersoalkan. Jadi bangsa Melayu. Sebab itu dalam bangsa Melayu, kita tahu dari segi sejarah dan perlembagaan, ketua negara kita ialah Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu tu daripada bangsa Melayu. Raja tak boleh orang Cina ke, orang India ke, orang Eropah ke, Selandia. Tak boleh jadi raja. Ini dalam perlembagaan kita. Dilihat dari segi sejarah. Kita kena terima hakikat. Ini yang pertama. Sebab itu, baru-baru ini pertabalan yang Tuan Agung kita, saya perhati 3 jam saya sengaja tengok macam mana. Saya ucapkan tahniah. Liputan yang baik dan patut ditunjukkan kepada setiap pelajar. Dan tu memberi komen bahawa kita terasa bahawa kita adalah sebuah negara yang terdiri daripada warisan bangsa Melayu sebagai teras utama dan meraihkan juga berbilang bangsa, hidup aman dan damai. Ini hormat kita punya ketua negara. Dan agama Islam sebagai agama resmi negara, dan lain-lain pun boleh mengamalkan agama. Tak ada masalah. Kalau banding dengan beberapa negara yang lain, macam satu contoh India, hal krisis agama heboh. Bakar masjid lah, bakar tu, bakar ni. Jadi perkara macam ni menunjukkan tak tentu hara. Jadi konteks bangsa ni sangat penting. Kita meraihkan warisan budaya kita
iaitu bangsa Melayu. Dan lepas tu bangsa yang ada yang lain yang kita terima sebagai warga negara juga, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Serani. Jadi berdasarkan pada hakikat ni, kita meraihkan, kita menghormati, dan mereka pun mempunyai hak sebagai rakyat, sebagai hak rakyat. Dan namun begitu, orang Melayu sebagai bangsa yang asal usul di sini mempunyai beberapa keistimewaan. Agama orang Melayu Islam, agama resmi. Dia tak kata agama kebangsaan. Kalau kebangsaan bersama. Ini kita kena ingat agama resmi. Yang kedua, yang di ketua negara kita mesti Raja Melayu. Raja Melayu berasal pada keturunan dia. Bukan semua orang Melayu boleh jadi raja. Ini kena faham. Raja. Jadi yang ketiga, hak demokrasi dalam parlimen. Ini kita pilih. Berbilang bangsa semua ada dalam tu. Jadi di sinilah Raja yang Tuan Agong kita, dia menerima pandangan daripada ahli parlimen dan juga daripada rakyat, melalui pertubuhan-pertubuhan sebagainya. Idea-idea inilah akan baginda memainkan peranan penting, merestui, dan mereka baginda lah yang punya kuasa tertinggi. Misalnya tentang pelantikan Perdana Menteri, budi bicara yang di Pertuan Agong. Ya tak? Ya. Walaupun demokrasi kena ambil bahasa. Melainkan ada berlaku krisis-krisis yang tak cukup itu lain. Raja yang beri nasihat. Masa pelantikan Perdana Menteri, Saudara Anwar Ibrahim, dia tak ada mempunyai kuasa majoriti, ada hanya 40 kursi. Jadi ini atas nasihat yang di Pertuan Agong. Nasihat inilah bukan bersebarangan. Jadi maknanya Malaysia ialah mempunyai bangsa Malaysia dari segi geopolitik, manakala dari segi rasnya tu bangsa Melayu dominan. Ini kena terima hakikat. Ini adalah negeri Melayu, berada di wilayah rumpun Melayu, dan orang yang mendatang kita terima sebagai warga negara China, India dan sebagainya. Sebab tu di sini Malaysia kita terima. Sebab kalau konteks dari segi bangsa di rumpun Melayu, bangsa Cina di Cina, bangsa India di India. Itu dari segi konsep budaya. Jadi kalau geopolitik kita lihat Malaysia berbilang bangsa Melayu, Cina, India, itu sebagai kerakyatan kita mesti hak. Dan kita ada ketua yang tertinggi yang di Pertuan Agong, pemerintah yang tertinggi yang nak jadi yang Pertuan Agong bukan sembarangan, keluarga dia raja saja yang boleh. Jadi orang Melayu yang biasanya boleh melibatkan diri dalam politik terbaik. Itulah sikit banyak ya, maknanya bangsa Malaysia dan bangsa Mikoras, bangsa Melayu, Cina dan India kita kena terima. Dan akhir sekali slogan yang kita nak bawa ialah kesatuan dan perpaduan. Baik, kalau mendengar penjelasan Tan Sri tadi, bangsa ini kita lihat dalam rangka londore ataupun jangka panjang. Ya. Berteras dari konsep peradaban Melayu itu, ataupun rumpun Melayu itu tadi, di mana ketuanya ialah daripada raja-raja Melayu yang beragama Islam. Dan yang menarik pada saya, kalau kita bahagikan epok sejarah ini daripada sebelum kolonial, semasa kolonial dan sekarang selepas Malaysia moden, kita lihat konsep bangsa itu sendiri telah berubah. Misal kata kita dengar penjelasan Tan Sri tadi, bangsa Malaysia itu sekarang. Sebelum itu kita tidak mengangkat bangsa, kita mengangkat rumpun Melayu. Kemudian kita pindah kepada bangsa Melayu. Sebelum ataupun selepas perang dunia kedua yang lalu, ada sekelompok nasionalis yang mengangkat bangsa Melayu dalam kerangka rumpun itu tadi, iaitu Melayu Raya. Jadi boleh tak kalau Tan Sri jelaskan dalam perbezaan perubahan konsep ini, bagaimana dia melihat kaum bukan Melayu? Adakah dia terangkum sekali ataupun dia terpisah, terputus? Di Melaka misalnya, kalau Tan Sri boleh. Kita kena menerima hakikat bahawa wilayah yang kita ada di Asia ini ialah wilayah rumpun Melayu yang dominan. Rumpun Melayu ada bangsa dia, bangsa Melayu. Dan ada suku-suku pula.
Ini kita ingat, bangsa Indonesia tu banyak suku-suku, tapi kalau kita di Malaysia, konteks Malaysia, bangsa Melayu, ada suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Minangkabau. Itu dirangkumkan yang atas sekali Melayu. Itu Malaysia punya pengiktirafan. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia, dia tak ada suku-suku ni, tak berapa kisah, dia bangsa Indonesia. Jadi di Malaysia, bangsa Malaysia bukan saja Melayu, dikaitkan dengan berbilang bangsa. Itu kita bangsa Malaysia. Yang kedua, dalam bangsa Malaysia itu yang istimewa, maknanya dari segi hakikat sejarah, bahawa sejarah orang Melayu tu diiktiraf. Ini satu di Malaysia. Dalam kita kena lihat juga dari perspektif falsafah ideologi politik barat, republik, demokrasi, dan kita pula demokrasi campur raja berperlembagaan. Ini kita kena terima. Kalau demokrasi saja, saya boleh jadi ketua dan tak payah agung sebagainya, tapi demokrasi. Jadi republik seperti Indonesia, Singapura, tidak ada mentirap raja-raja dan sebagainya. Yang kedua, demokrasi, pilihan rakyat sebagainya, macam di India kita tengok. Dan yang ketiga, demokrasi berdasarkan kepada raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan mana dia masuk ke raja, mana institusi raja tu diterima. Begitu juga di Thailand. Thailand raja tu seimbang. Begitu juga di Jepun dan sebagainya. Jadi kita kena hakikat, jangan kita melihat pemerintah Malaysia ni kena ikut republik macam di barat. Tak boleh. Kita kena terima hakikat. Sebab itu dalam sistem pendidikan kita, dah mula sejarah, masukkan semua hal-hal ini. Dulu saya belajar sejarah, tak ada pun masuk fungsi raja, fungsi apa. Jadi sekarang dah kena pastikan supaya rakyat kita faham mudah, dan kita di peringkat universiti diadakan kursus kenegaraan. Kenegaraan dan sebagainya. Ini penting supaya kita selalu mengingat dan mempunyai pemahaman yang solid. Jadi saya yakin konsep bangsa Malaysia tu satu, nak kaitkan berbilang bangsa. Takkan konsep Malaysia berbilang bangsa, Cina Melayu dah panjang sangat. Bangsa Malaysia. Dan induknya yang memainkan peranan penting utama ialah bangsa Melayu. Itu ialah segi warisan. Sebab dilihat ketua negara mesti daripada raja-raja Melayu, pemerintah. Yang di Pertuan Agong, pemerintah yang teratas. Jadi ini yang paling penting. Kalau di Singapura, di Indonesia tak ada. Itu republik. Presiden dan sebagainya. Jadi kita kena terbaca itu istimewanya bahawa warisan bangsa Melayu di rumpun Melayu dilihat dari segi kepentingan Malaysia. Tak ada dilihat kepentingan rumpun Melayu. Dia wilayah rumpun Melayu, dan saya rasa Malaysia lah di antara negara rumpun Melayu yang mempraktikkan warisan dalam sistem pentadbirannya. Sebab itu dalam kita hal-hal negara kita bila merdeka, menyambut kemerdekaan, bila majlis-majlis tertinggi, ketuanya yang di Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri. Saya selalu duk tertanya, pasal Perdana Menteri, Ketua Menteri Melaka tak ditunjukkannya? Tidak. Kita menghormati kepimpinan negara yang teratas sekali daripada pewaris raja-raja Melayu. Jadi berdasarkan pada hakikat ini, saya yakin kalau kita faham benda ni dan kita ajar dalam sistem pendidikan di universiti, dan juga pengamal-pengamal politik pun dapat memahami mengapa tidak akan wujud perpecahan belah, tapi kita wujud satu warga Malaysia yang setia kepada negara. Okey. Tan Sri sebut banyak kali tentang bagaimana institusi beraja menjadi tonggak kepada pengertian atau konsep atau kefahaman berkenaan dengan perjalanan bangsa Melayu itu. Dan menyentuh berkenaan dengan keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Baru-baru ni kita lihat di sana, mungkin pada kacamata Tan Sri melihat sambutan rakyat, dan sebelum itu dia turun ke Borneo dan di Sabah Sarawak. Kita juga lihat sambutan luar biasa dalam tempoh hampir 2 minggu itu, 13 hari kan. Bagaimana Tan Sri loketkan sambutan rakyat itu dalam konteks perbahasan kita berkenaan dengan bangsa dan raja menjadi tonggak kepada pembinaan bangsa di Malaysia? Umumnya rakyat terima
dengan baik, tetapi pelaksanaan bagi pihak kerajaan ke dan sebagainya saya rasa tak berapa jelas lah saya kata. Tapi satu contoh yang baik, misalnya ketua negara kita tuanku yang Tuan Agong turun ke bawah pergi melawat Borneo, satu contoh. Saya tengok kagum sekali rakyat dan dia bersalaman. Cara-cara Berbagai rakyat, kaum. berbagai kaum semua terima. Jadi perkara yang macam ini saya rasa kita patut juga di Malaysia macam tuanku masa meraihkan pelantikan yang di Tuan Agong, ini meraihkan Sultan kita yang Tuan Agong yang lepas dan sebagainya, semua melibatkan semua kaum. Dia bukan ini Melayu punya, tak ada. Ini rakyat Malaysia. Ini jelas. Dan seterusnya saya berpendapat perkara-perkara ini bukan saja belajar di dalam sistem pendidikan subjek sejarah dan sebagainya, tapi ada ilmu yang kita belajar tu kita praktikkan. Macam mana nak praktikkan? Kita buat latihan di sekolah-sekolah, macam mana diskusi raja dan sebagainya. Dan zaman saya dululah gerakan sosialisme lah kuat. Banyak yang sini-sini pasal raja pun buang masa, buang duit lah dan apa dan sebagainya. Saya boleh, ini satu warisan khazanah negara. Kita kena bangga, bersyukur. Bukan kata Malaysia yang ortodok, Malaysia yang progresif ini sama kita tengok seperti Thailand, seperti di Jepun, seperti di beberapa negara yang lain. Ada negara yang demokrasi dia, republik, tak ada raja, tu lain yang ikut. Contoh dia, kita jangan nak tiba ikut. Yang ada ni kita perkasakan. Dan kita perkasakan seperti yang kerajaan kita maju misalnya yang tuanku pergi ke Borneo, sekarang dia melawat peristiaran ni, dan saya yakin kita minta yang di Tuan Agong kita dan juga raja-raja kita pergi berjumpa rakyat supaya mereka rakyat semua dahagakanlah benda-benda pertemuan dengan pemimpin negara. Dan saya rasa dari segi pemimpin politik tak ada masalah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mana pergi pun ada diimpun. Tapi raja ni jiwa dia lebih, dia tidak terkangkung dengan pahaman politik. Dia pahaman warga negara Malaysia yang setia pada negara. Okay, jadi kepada Tan Sri, sistem beraja ni, kalau kita angkat dia akan tidak lagi kita boleh anggap sebagai bangsa Melayu, ketuanan Melayu, sebab dia menjadi tonjang utama dalam kefahaman kita berkenaan dengan bangsa yang berkembang dalam peradaban di rantau ini, dalam peradaban dikenali sebagai peradaban rumpun Melayu. Dan kalau mengikut Tan Sri tadi, ini antara satu kejayaan kita, yang kalaupun kita menerusi pelbagai zaman, pelbagai cabaran, kita daripada tradisional beralih kepada era moden, kita masih pertahan, kita kekalkan ini sebab ini adalah sebahagian pada kita. Ini adalah sebahagian daripada pengertian tentang bangsa kita, iaitu institusi beraja. Kalau kita lihat dari segi itu, ada satu lagi elemen iaitu ialah bahasa Melayu. Sebab kalau kita angkat itu daripada wilayah ini, dia akan tidak lagi akan kita kenali ini sebagai rumpun Melayu. Dan setakat ini Tan Sri memang dikenali sebagai salah seorang pejuang bahasa Melayu. Tan Sri terlibat dalam membantah pelaksanaan PPSMI satu ketika dulu secara aktif. Sehingga kini kalau Tan Sri lihat proses kita mendolakkan bahasa Melayu itu berada di tahap mana? Adakah Tan Sri merasa satu tahap yang kita boleh banggakan, berpuas hati, ataupun masih ada banyak lagi perkara yang perlu diperkuatkan, dan ataupun apa cabaran yang Tan Sri lihat dalam usaha untuk mendolakkan bahasa Melayu yang masih berada di status ini sekarang? Mendaulatkan si raja jelas. Jelas, ya. Yang kedua, bahasa Melayu. Saya sebagai pejuang bahasa tahun 70-an lagi sehingga sekarang masih lagi tak puas hati. Tak puas hati, dan walaupun tak puas hati, ada satu pecapai kejayaan lah, satu segi. Di mana pemimpin kita banyakkan dah cakap bahasa Melayu macam di parlimen. Kalau dulu dengan izin, tak payahlah, malulah bagi saya lah, saya sebagai ilmuwan dan sebagainya, bila cakap izin sebab diberi kebebasan, betul diberi kebebasan, malulah.
malu pada orang India, orang Cina. Adakah di Cina dan parlimen dia nak minta izin nak cakap bahasa Melayu? Tak ada. Kita ni lebih-lebih. Jadi saya rasa dalam keadaan penggunaan bahasa Melayu tu, ini ialah kita berada di Malaysia, di wilayah rumpun Melayu, ada warisan budaya, peradaban, warisan part yang berbudaya tinggi bahasa Melayu. Ini kita kena tanamkan. Dan lebih lagi bila kita pelecehkan benda yang macam ini, kita belajar luar negeri, kita ketepikan, maka kita tak menghormati warisan bangsa kita. Ini gejala yang banyak berlaku zaman saya awal-awal. Jadi sekarang dah berubah sedikit. Syukur, maknanya orang semua dah boleh terima, dah boleh cakap daulat tuanku, berbelah bangsa, right? Daulat. Jadi dalam hal ini, bagi saya, artinya sebuah negara yang merdeka berdasarkan demokrasi raja perlembagaan, kita kena faham institusi ini. DIT di sekolah dan diamalkan. Bila, ni satu contoh saya tengok, bila ada perayaan dan sebagainya, yang ramai orang Melayu saja. Ini kisah saya di Melaka, saya tengok nak menyambut merdeka, nak menyambut gajah-gajah Melayu. Yang betul beria-ria orang Melayu lah pergi melawat. Yang lain, yang bangsa lain ada juga. Tetapi saya tengok kebanyakan macam tak kisah. Yalah, ini Melayu punya hal. Tak boleh. Dalam kerajaan, dalam satu negara kita, baik apa parti lah, dalam parlimen dan sebagainya, parlimen Alhamdulillah, saya tengok dah ikut cara bersopan lah. Pakai baju Melayu, pakai batik dan sebagainya. Kalau dulu mesti kot, semua pakai tie. Sekarang ni berlaku perubahan. Jadi perkara ini perlu dilaksanakan oleh pucuk pimpinan negara. Itu dah mula berjalan. Dan yang kedua, saya tengok penerimaan orang tentang bahasa Melayu pun Alhamdulillah sekarang. Anak-anak kita, terutama sekali yang bukan Melayu sebagainya, dah fasih bahasa Melayu. Sebab saya pernah mengendalikan pidato kebangsaan. Jadi kita kalau nak tengokkan anak-anak bukan Melayu, Cina, India, fasih guna patah petiti. Inilah warga negara yang kita nak di tanah cinta negara kita. Ini patut diperpesatkan. Ini yang saya sendiri terlibat sekarang pidato tu. Jadi ini misalnya pemimpin-pemimpin negeri dan negara kena penting. Macam saya kebetulan di Melaka, Tun Ali minat benda ni, buat pidato kebangsaan, panggil Cina, Melayu, India. Jadi bila datang kita tengok, kita rasa gembira sebagai negara Malaysia yang mempunyai kekuatan jati diri bahasa Melayu diamalkan oleh semua orang. Di parlimen okey dah dilaksanakan, tapi di sekolah dan di sekolah, jadi dalam sistem pendidikan pun kita pun ada satu beri cabaran. Sekolah menengah tak ada masalah, dan ada sekolah jenis kebangsaan kita beri kelonggaran. Tapi jangan kelonggaran ini menyebabkan anak-anak bukan Melayu tak fasih bahasa Melayu. Ini pun satu masalah. Cakap kalau saya nak bertemu anak-anak murid mak saya ramai yang bukan Melayu, yang umumnya fasih, tapi ada yang pelat lagi. Mana boleh, kalau biasanya lah kalau kita cakap bahasa Inggeris di England, you cakap pelat, Mak Saleh pun ketawa kan kita. Tapi kita nak bahasa Melayu tu, orang Cina pun fasih macam orang Melayu. Dia tak jadi Melayu, dia tetap Cina. Ini budaya ini yang patut main peranan. Jadi kita adakan pidato, dan saya rasa gembira juga sekolah-sekolah Cina pun adakan pidato bahasa kebangsaan, hebat dan sebagainya. Jadi dalam hal ini persoalannya sejauh mana orang mengamalkannya, masih lagi saya tengok tak ada ni. Misalnya dalam perhimpunan saya perhatikan perhimpunan Cina, India dan negara lain, bahasa Inggeris, walaupun dia tak gunakan bahasa utama, bahasa dia. Tapi sebagai negara lah Malaysia, bahasa Melayu kena didaulat diutamakan sebagai tanda penghormatan. Bercakap pun menggunakan bahasa Melayu, ini cakap dah gunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi ini yang masih lagi saya perhatikan, masih lagi bukan sebuah negara bangsa Malaysia yang betul-betul mendaulatkan bahasa Melayu dia. Jadi kita bersama-sama, ayolah. Dan saya tengok anak-anak bukan Melayu dari parlimen, semua dah bagus. Kita rasa gembira. Benda-benda ni dapat dilaksanakan dan kita harapkan orang politik lah memainkan peranan. Baik, kalau dengar penjelasan Tan Sri tadi, dia menunjukkan polisi yang kita perkenalkan sejak awal merdeka dulu, iaitu integrasi. Bukannya pendekatan seperti asimilasi seperti dilakukan oleh negara jiran kita di Indonesia dan juga Thailand,
yang memaksa semua kumpulan etnik menggunakan satu bahasa saja, satu sistem sekolahan saja. Tapi kita memilih jalan untuk melakukan secara tolak ansur, iaitu integrasi. Sebab ini ialah kesinambungan daripada alam rupa Melayu itu yang boleh tolerate atau tolak ansur kepada kewujudan masyarakat lain dengan harapan dalam masa yang sama, secara beransur-ansur seperti instansi sebut tadi, mereka boleh menerima, bertutur bahasa Melayu dengan baik sebagainya dan menunjukkan mereka terjalin, tidak terputus, terpisah dengan masyarakat asal yang berada di negara ini. Dan mendengar penjelasan Tan Sri tadi, saya rasa agak berbeza dengan apa yang Tun Mahathir sebut baru-baru ini. Saya rasa Tan Sri juga ikuti wacana Tun Mahathir dengan satu rancangan TV di India baru-baru ini yang mengatakan ada sekumpulan masyarakat yang tidak terintegrasi, terasimilasi dengan budaya masyarakat di Malaysia, terutama masyarakat Melayu. Seolah-olah beliau seperti mahukan kita mengamalkan asimilasi. Antara dua pendekatan inilah pada Tan Sri, mana yang lebih Tan Sri lihat untuk kita ke hadapan? Apakah yang dihasratkan oleh Tun Mahathir itu ataupun kenyataan Tun Mahathir itu berikutan kekecewaan dia kepada polisi integrasi kita sehingga memerlukan kita pergi ke arah asimilasi, ataupun kita kekal dengan integrasi yang ada sekarang ni. Dalam konteks itu apa pendapat Tan Sri? Saya kedua-dua ni saya lebih sukalah rakyat Malaysia menghayati warisan bangsa Melayu asal. Ini penting kita selamat. Kalau kita satu contoh, kalau kita Cina, India ke ataupun bangsa-bangsa lain, kita asyik taksub dengan bahasa kita, dengan bahasa Melayu kita masih lagi telo, tak boleh. Saya rasa tak begitu sesuai. Saya kagum dengan di Indonesia, orang-orang Cina di Indonesia. Begitu juga macam tempat saya di Melaka lah, Cina Peranakan, saya ambil contoh. Saya sampai sekarang. Portugis. Portugis, dia maki anak dia, semua macam orang Melayu kita. Gitu. Jadi benda-benda yang macam ni saya masih lagi melihat kerana kita seolah-olah mengamalkan demokrasi, kebebasan tanpa kekuatan jati diri rakyat Malaysia yang berdasar kepada bahasa Melayu, budaya Melayu, institusi sebagainya lah. Jadi dalam hal ini masih lagi saya tak nampak, tak nampak. Kurang jelas lah ada. Jadi saya gembira kalau misalnya ada institusi yang berbagai-bagai kaum tadi cuba mendaulatkan bahasa Melayu melalui bermacam-macam cara lah. Penulisan. Ini ada berlaku perubahan, bukan mudah. Jadi ada jiwa perasaan, kasih sayang kepada bahasa Melayu dan diwarisi oleh setiap etnik itu supaya main peranan. Ini kita adakan pidato, sajak, menulis dan sebagainya. Boleh kita laksanakan secara perdana. Dan kerajaan Malaysia pula melalui Kementerian Pengajian Tinggi telah mengadakan pidato antarabangsa. Tapi bagi saya itu baguslah. Jepun, Korea, orang putih dan sebagainya. Tapi itu dah lebih ke macam tunjuk-tunjuk sementara dalam. Tapi bagaimana nak menghayati benda-benda ni, rakyat Malaysia tu dulu kita kena perkukuhkan melalui sistem sekolah jenis kebangsaan tadi tu, kuatkan bahasa Melayu. Bahasa kita beri kelonggaran menggunakan bahasa masing-masing. Tapi jangan kelonggaran itu menyebabkan dia menjadi pencabar utama pengembangan bahasa Melayu. Ini kita kena fikirkan balik. Ini orang politik lah patut main peranan. Saya sebagai ilmuwan pada idealistik, saya melihat kita nak macam Indonesia, di Thailand, orang-orang semua rakyat berbilang bangsa tu tadi fasih menghayati bahasa ibunda negeri itu. Bangga dengan bangga. Itu saja kita nak. Masih lagi saya rasa, masih lagi saya ragu, dan bukan kata itu, orang Melayu kita pun dah mempunyai perangai asyik cakap bahasa dah mulalah, baru belajar kat England, baik bapak dia sistem dah mula. Itu pun cara tak betul. Betul lagi satu segi lah, maknanya cara kekeluargaan dan sebagainya, tapi cuba ada prinsip pegangan. Macam mana di Indonesia saya tengok orang Cina fasih bahasa Melayu. Saya tengok di Indonesia orang Cina cakap Indonesia, saya tengok orang Indonesia dia buat jenaka lah cara-cara, tapi kita di peringkat ini tak ada. Jadi ini satu cabaran
Boleh kita baiki balik, kita wawarkanlah. Saya melalui Majlis Profesor Negara rasa kagum lah dapat buat. Saya punya alali komiti saya, Profesor Datuk Teo, Dajit Singh, Subramaniam dan sebagainya, fasih bahasa Melayu. Jadi kita nak harapkan mereka ni lah. Mereka ni kalau yang lain-lain tak beri sokongan pun tak guna juga. Jadi kemungkinan kita buat rangka melalui Sekretariat Dunia Melayu dan Islam, saya merancang, saya dalam sistem tu dengan Majlis Profesor Negara, kita perkasakan benda-benda yang macam ni supaya kita dapat membina satu perwatakan Malaysia yang betul-betul Malaysia. Tak kira rakyat bangsa Malaysia tu. Itu dikatakan bangsa Malaysia dari Cina, Melayu dan India bersatu pada bahasa kita. Dalam masa yang sama dia fasih dengan bahasa mereka. Kita pula orang Melayu dah bahasa Melayu. Dia fasih pula suku bahasa Jawa ke bahasa Aceh, Minangkabau, cara dia lah. Ya. Yang kukuhnya bahasa Melayu. InsyaAllah kita akan perjuangan. Baik, dalam kepelbagaian masyarakat yang kita ada, kalau pengalaman Tasri lihat mana komuniti yang terdapat di negara kita ni yang agak terbina dari segi yang kita bicarakan, iaitu bangsa Malaysia yang mendukung fasih bahasa Melayu, hargai institusi beraja kita ada, perlembagaan yang kita ada. Saya nampak, saya kagum dengan Sabah dan Sarawak. Umumnya Bumi Putera Sabah fasih bahasa Melayu. Tengok, padahal dia ada sedangkan ini bukan bahasa dia. Bukan bahasa dia. Kalau saya tengok cara kita berkomunikasi, itu satu contoh yang baik. Itu juga di Sarawak. Tapi dalam hal ini, saya rasa di Malaysia, kerajaan dapat main peranan melalui sistem pendidikan. Tapi institusi masyarakat Cina, India tu kena main peranan. Sebab dia nak duduk lama di sini bersama supaya orang boleh terima dan sebagainya. Ada, kita tengok nasib-nasib lah dalam program TV orang Cina fasih, nasib-nasib. Tak boleh, dia mesti secara berterusan di mana kita dapat tengok inilah rakyat Malaysia. Jadi bila dah ada macam ni, yang di Pertuan Agong pun, ataupun Raja-Raja Melayu, ataupun pemimpin kita pun pergi melawat kawasan-kawasan multiracial ni dan sebagainya, dan gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Ini interaksi, hubungan dua hala. Jadi saya yakin kalau pada Saudara Asri kemukakan tadi, mana saya kagum Sabah Sarawak. Dan mentang saya kagum dengan Melaka, Baba. Tapi Baba berapa ramai? Ada Cina ramai lagi yang tak sup dengan cara mereka. Tak salah ikut cara mereka, tapi hormati dan hayatilah bahasa Melayu sebagai bahasa kita, bahasa negara. Ini saya rasa cabaran yang pertama masih belum lagi. Berbeza dengan di Indonesia, di Thailand. Di Indonesia saya kagum sekali. Saya ingat orang Indonesia rupanya pewaris Cina dan sebagainya. Dia fasih, dia bercakap dalam bahasa Indonesia dengan mesra. Kalau di Malaysia, Baba, semuanya lah. Terengganu, saya pasti di Kelantan, ada dah cakap tu. Bukan maknanya kita menafikan, ada. Tetapi umumnya tak ada seperti Indonesia yang dia keluarga bahagia bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan sebagainya. Jadi, kita kena buat sesuatu, iaitu kerajaan dah memanglah utamakan ya. Dan pihak NGO ataupun syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ni, tajalah program-program yang semacam mempertabatkan bahasa Melayu. Program ini supaya mereka rasa menghargai bahasa kita dan mereka rasa tak canggung lagi lah. Kadang-kadang dia malu nak cakap Melayu, dia pelat. Jadi kita kena bantulah. Ya. Benar ni. Bila Perdana Menteri kita membuat keputusan supaya semua surat dihantar kepada Perdana Menteri ditulis dalam bahasa Melayu, apa pendapat Tasri tentang langkah? Itu dah memang wajib lah. Bagi saya lah, saya ikut dalam perjuangan tahun 70-an lagi, tahun 80-an saya berada di Kolej Jaga Penyela Asrama, Nik Allahyarham Profesor Nik Rashid. Saya kena jawab surat ni. Dan surat bahasa Inggeris cukup banyak. Jangan layan.
Suat dalam bahasa dia bahasakan, dia jawab dalam bahasa Melayu. Dia ada jangan layan benda-benda macam tu. Perkara macam ni kita jangan gentleman lah, kita kena tegas. Jadi Yang Amat Berhormat Anwar Ibrahim membukakan itulah semangat tahun 70-an, 80-an. Saya rasa kena teruskan supaya kita mengajar dan memberi ketegasan kepada orang-orang bukan swasta dan sebagai orang swasta ke ataupun siapa ke, supaya dia menulis dalam bahasa Melayu. Kalau dia tak gerti, dia cari pakar buat, menghormati. Bila kita dah berikan kebebasan, tak apalah, kita tak apalah, bahasa Melayu tercabar. Jadi ini yang berlaku. Jadi saya harap Yang Amat Berhormat jangan main sedap cakap lah macam dulu. Laksanakan. Tunjukkan bukti dan sebagainya. Yang kedua, pastikan tempat jalan raya kita apa-apa ni, pasti turunkan kalau ada bahasa Inggeris sepenuhnya, kita ketepikan. Ini rakyat punya kuasa. Yang kerajaan tempatan yang paling penting. Saya tengok ada berlaku perubahan yang positif, tetapi ada juga saya tengok dalam bahasa Inggeris terpampang iklan. Kerana dia bayar duit banyak, dia buat ini tak boleh. Kerana duit maruah tergadai. Ini kita kena tegas. Jadi pemantauan ini saya rasa kita menyerulah persatuan-persatuan penulis macam Gapena, kena tegas benda-benda macam ni. Tak boleh kompromi, kena memantau. Dan juga persatuan-persatuan negeri yang lain dan juga pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada, gunakan bahasa Melayu di tempat-tempat yang memang layaknya. Jangan rasa ini bahasa Inggeris, bangsa antarabangsa, tak ada. Itu kita kena daulatkan. Ada ilmu, kita amalkan. Ada warisan kebangsaan, kita hayati dan kita amalkan juga. Supaya insya-Allah kita dapat wujud sebuah negara Malaysia yang bersatu padu, mempunyai kekuatan jati diri. Kita adalah Malaysia yang ada jati diri dan mempunyai warga berbilang bangsa dalam satu slogan demi Malaysia. Baik, kepada soalan terakhir saya, dah kita sudah di penghujung. Kalau lihat naratif yang Tan Sri kongsikan tadi, iaitu berteraskan kepada ketabadunan Melayu, itu menjadi landasan pada pembinaan bangsa kita kini dan masa akan datang. Apa naratif lain yang sedang dibina dalam konteks yang Tan Sri lihat memberi cabaran kepada naratif pembinaan bangsa Malaysia itu tadi? Dan pada pihak kerajaan, apa yang pilihan yang mereka ataupun tindakan yang mereka boleh lakukan? Kita ini kerja kerana Allah lah, dan kerja kerana kita dipilih oleh rakyat. Kita jangan risau, takut apa rakyat kata, apa rakyat itu. Kita sebagai pemimpin kena tegas benda-benda macam ni. Pemimpin politik satu, dan jabatan-jabatan kerajaan satu, dan yang bukan badan kerajaan, ini yang menjadi masalah yang serius. Jadi naratif yang paling penting, berbaliklah kepada negara kita, ada kekuatan jati diri. Kita lihat Indonesia, kita lihat Thailand, kita lihat China dan Jepun. Dia ada gunakan bahasa Inggeris. Saya pergilah, saya tengok terpampang bahasa tulisan ni, tapi bahasa Inggeris ada kecil. Kita masih lagi, cuba cek jalan raya kita, masih ada lagi, dan di kedai-kedai boleh survey. Saya tengok dan cara tu. Jadi saya rasa inilah peranan Dewan Bahasa. Dewan Bahasa kena main peranan, dan saya selalu mengingatkan pada kerajaan atau dalam masa saya bergerak dalam Gapena, pastikan Akta Dewan Bahasa tu kena tambah penguatkuasaan hukum kepada orang yang tak mendaulatkan bahasa Melayu. Seperti di Perancis. Tak ada. Jadi Dewan Bahasa ni menasihat dia. Menasihat, dia tak ada kuasa. Bukan orang dengar. Tapi sebab tu terjadi masalah. Sebab tu saya menyeru kerajaan di bawah Malaysia Madani ni tadi. Madani itu bersatu padu. Iaitu bahasa Melayu menjadi panduan, pandu arah supaya rakyat semua patuh. Dan di jabatan-jabatan kerajaan, dan turunkan nombor satu, tulisan dalam bahasa Inggeris tu kita tak jawab. Satu tu itu biasa dah. Pastikan yang dah belanja mahal-mahal tu, yang kedai, gerai, sambutan tetamu luar negara ada sebagainya, gunakan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris boleh, tapi dia kecil lah. Cuba tengok program-program kita, masih bila kata antarabangsa,
Bahasa Melayu ada kecil, diberakkan oleh bahasa lain antarabangsa. Jadi ini benda yang tak baik bagi saya. Dah merdeka, kita nak bersatu padu, bahasa Melayu sebagai bahasa bangsaan, kita buatlah cara yang serius. Pertabalan yang Tuan Agong pun kita buat cara serius. Saya tengok semua pelibatan, libatkan semua kaum, dan bahasa Melayu tu dalam lebuh raya, di pejabat-jabat jabatan kerajaan tak ada masalah. Di swasta tu pastikan bahasa Melayu ke atas, dan nama-nama pun kena fikirkan balik. Dia orang bahasa lah. Kita perkasakan, berikan kuasa perundangan menghukum kepada orang yang tidak tidak melaksanakannya. Mungkin saya berpendapat lah, orang politik tak mau tegaskan benda ni kerana dia salah cakap, dia kena hukum. Ini yang bermaharaja rela, bahasa Inggeris sebagainya. Jadi kita kena lihat bila ada satu garis panduan, ada hukuman, mungkin rakyat sedar. Jadi Dewan Bahasa, saya ingat, berikan kuasa perundangan. Dia boleh atau saman dan sebagainya. Kalau tak buat, kita sambil lewa. Ini yang terjadi. Saya rasa jadi insya-Allah dengan hasrat Malaysia Madani, Malaysia Maju Jaya dan sebagainya, gunakanlah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa untuk semua kaum, difahami oleh semua orang. Terutama sekali generasi muda yang sekarang ni, dia faham tapi kita tak serius. Ini menyebabkan dia berlaku terombang-ambing. Jadi insya-Allah dengan ada pelaksanaan ini, kita memantau, saya melalui Majlis Profesor Negara, pertama sekali warisan saya jaga warisan peradaban, dan jaga dunia Melayu Islam pun saya jaga warisan peradaban. Kami tak ada masalah. Kami pergi macam dunia Melayu Islam di Thailand, di mana, gunakan bahasa Melayu. Itu hebatnya. Boleh. Jadi kalau kita pula pastikan kita pergi, pemimpin kita pergi luar negara, di bangsa-bangsa bersatu, di ASEAN, gunakan bahasa Melayu. Macam Ismail Sabri, guna bahasa Melayu. Kita tak ada, kita gunakan. Kita harapkan negara kita akan membuat promosi benda ni supaya kita rasa bangga dan gembira rakyat Malaysia mempunyai satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terima kasih banyak atas penjelasan dan analisis perkongsian yang Tan Sri lakukan tadi. Saya dapat satu kefahaman yang baru, di mana usaha pembinaan bangsa di Malaysia ini bukan semuanya gagal. Daripada penjelasan Tan Sri tadi, ada beberapa elemen etos bangsa yang telah berjaya kita bina. Khususnya contoh yang diberikan oleh Tan Sri ialah bagaimana sambutan dan penerimaan masyarakat kita terhadap sistem beraja yang kita lihat akhir-akhir ini dengan proses keberangkatan bulan dan pertabalan Sri Paduka Baginda yang baru. Dan dalam konteks pendidikan dan beberapa aspek kehidupan yang lain. Cuma yang kita berdepan masalah ialah barangkali di kalangan elit politik kita sendiri yang barangkali tidak yakin, barangkali kerana takut pada hilang sokongan seperti Tan Sri kata tadi, sehingga kita terlupa ataupun kita mengambil mudah tentang perkara ini. Sedangkan inilah perkara yang seharusnya menjadi satu agenda utama kita. Kerana di sinilah kunci kepada kestabilan, di sinilah kunci kepada kekuatan, kepada sistem politik yang bernama Malaysia. Yang kita bina, yang kita harap akan menjadi satu tangga ataupun platform untuk kita mencapai kesejahteraan dan kejayaan. Sebab indikator ataupun petunjuk pada maju mundur sebuah negara itu tidak lain tidak bukan ialah perpaduan dan kesepaduan. Sebab sejauh mana atau setinggi mana pencapaian ekonomi kita, sekiranya soal perpaduan yang kita tidak atasi, sekelip mata saja usaha itu akan dimusnahkan kerana masalah konflik, masalah peperangan seperti kita lihat banyak berlaku di negara lain. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri. Saya mengharapkan dan mendoakan Tan Sri terus sihat dan semoga idea Tan Sri ini disambut oleh, kalau bukan pemimpin pada masa kini, mungkin pemimpin pada masa akan datang. Meneruskan kesinambungan rumpun alam Melayu dengan komponen-komponen utama dia seperti raja, bahasa, adat resam budaya Melayu. Warisan ini terus kekal dan wilayah ini terus dikenali sebagai wilayah bangsa Melayu berteraskan peradaban rumpun Melayu.
Terima kasih Tan Sri dan terima kasih kepada sidang penonton yang mengikuti rancangan kita sehingga akhir. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Tahniah.